Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan dapat mengikuti PDPR dengan keadaan yang tenang. Okey, baiklah kita teruskan PDPR kita pada hari ini dengan mata pelajaran sejarah tahun 5. Hari ini kita akan membincangkan tajuk iaitu Unit 6 Sejarah Kemerdekaan. Tajuk kecilnya ialah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, minggu lepas saya dah terangkan tajuk ini ada 3. Yang pertama, pejuang kemerdekaan. Yang kedua, usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dan yang ketiga, pengisytiharan kemerdekaan. Hari ini kita pergi tajuk 2 sahaja, iaitu usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey. Akibat daripada kehidupan yang begitu perit disebabkan oleh penjajahan, maka rakyat bangkit untuk menuntut kebebasan tanah air ataupun menuntut kemerdekaan daripada British. Akibat daripada itu, satu pemuafakatan telah berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan pemimpin pelbagai kaum bersatu tenaga dan proses ini menjadi lebih mudah untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sekarang kita tengok pula usaha-usaha ataupun kronologi ke arah menuntut kemerdekaan. Okey, kita tahu Jepun telah menduduki tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Setelah Jepun tewas pada 15 Ogos 1945 dan kembalinya British menerusi BMA, British Administration Army, ataupun kita kenali dia sebagai pemerintahan ketenteraan British. Okey. Yang hadir ataupun datang ke tanah Melayu pada 3 September 1945. Okey, kehadiran BMA ni telah membawa satu gagasan baharu yang cuba diperkenalkan di tanah Melayu, iaitu satu bentuk pemerintahan yang dikenali sebagai Malayan Union. Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu pada 1 April 1946. Tetapi Malayan Union ini telah mendapat tentangan yang sangat hebat daripada raja-raja Melayu dan juga orang-orang Melayu, menyebabkan British terpaksa membubarkan Malayan Union pada 31 Januari 1948 sebelum digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu pada 1 Februari 1948. Dalam tahun 1948 juga merupakan tahun di mana berlakunya ancaman daripada komunis, iaitu menerusi Parti Komunis Melaya yang melakukan pelbagai kegiatan-kegiatan anti-nasional, pemberontakan bersenjata. Okey. Kemudian pada dalam tahun 1945 hingga 1951 merupakan tahun-tahun kemunculan parti-parti politik yang memperjuangkan nasionalis ataupun nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan, yang cuba untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu.
Kemudian pada tahun 1955, iaitu kalau lebih tepat lagi, pada 27 Julai 1955, satu pilihan raya telah diadakan bagi menentukan pemerintah di Tanah Melayu. Yang kita ketahui dalam pilihan raya yang pertama itu telah dimenangi oleh Parti Perikatan. Okey. Akibat daripada kemenangan itu, hasil daripada kemenangan itu, maka ahli Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MIC dan MCA telah melakukan satu tuntutan kemerdekaan yang akhirnya membawa kepada rundingan London pada tahun 1956. Dan pada rundingan London tersebut telah dicapai satu kata sepakat yang memberikan tarikh kemerdekaan kepada Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, kita tengok dulu pada pendudukan Jepun. Jepun mula mendarat di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 di Pantai Sabak, Kelantan dan berjaya menguasai keseluruhan Tanah Melayu termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura pada 15 Februari 1942. Maka 1942 itulah merupakan tarikh Jepun menjajah Tanah Melayu. Okey. Jepun ni terkenal dengan sistem penjajahan yang kejam. Akibat daripada kekejaman itu, maka penduduk merasakan terlalu tertekan dan banyak kesengsaraan akibat daripada pendudukan Jepun tadi. Hasil daripada kekejaman itulah maka lahirnya pemimpin-pemimpin tempatan bangkit untuk menggerakkan perjuangan bagi mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua, ke arah menuntut kemerdekaan ini ialah Malayan Union. Okey, British telah memperkenalkan Malayan Union merupakan satu bentuk penjajahan baharu. British menerusi BMA tadi. Dia datang setelah Jepun kalah, maka British datang menerusi BMA dan membawa satu bentuk penjajahan baru yang dikenali sebagai Malayan Union. Malayan Union ini telah ditentang dan dihalang oleh orang-orang Melayu serta raja-raja Melayu kerana Malayan Union cuba untuk menghapuskan kuasa raja-raja Melayu. Akibat daripada itu, maka orang Melayu yang dipimpin oleh Datuk On bin Jaafar telah bangkit menentang Malayan Union. Bukan Datuk On Jaafar seorang, tapi dengan kesatuan-kesatuan Melayu. Seluruh kesatuan Melayu di Tanah Melayu ni bangun menentang. Akibat daripada tentangan itu menyebabkan British merasakan Malayan Union ini gagal dan terpaksa digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 ataupun lebih tepat lagi 1 Februari 1948. Okey, kita tengok pula ancaman komunis. Parti Komunis Malaya melakukan kezaliman seperti membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang getah. Komunis ni terlalu kejam. Komunis ni dia bukan pejuang kemerdekaan dan dia bukan berjuang untuk menuntut kemerdekaan sebenarnya. Komunis ni dia berjuang untuk menubuhkan ataupun menjadikan Tanah Melayu ini sebagai sebuah republik komunis. Itu tujuan mereka, bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akibat daripada keganasan yang melampau pada tahun 1948 ni, menyebabkan darurat telah diisytiharkan oleh British di seluruh Tanah Melayu, iaitu pada tarikh
18 Jun 1948. Akibat daripada kekejaman yang berlaku sepanjang tahun, dengan beberapa pemberontakan bersenjata, pembunuhan, menyebabkan kerajaan pada ketika itu yang baru memenangi pilihan raya 1955 yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah mengadakan satu rundingan yang dikenali sebagai Rundingan Baling yang diadakan di Baling, Kedah. Rundingan ini berlaku pada 28 dan 29 Disember 1955. Namun begitu, rundingan ini gagal kerana Parti Komunis Malaya tidak mahu meletakkan senjata selagi kerajaan tidak mengiktiraf dia sebagai sebuah parti yang sah. Okey, Tunku Abdul Rahman tidak akan mengiktiraf Parti Komunis Malaya menyebabkan Parti Komunis Malaya ini tidak mahu untuk meletakkan senjata. Dan akhirnya pada tahun 1960, darurat diisytiharkan tamat, iaitu pada 31 Julai 1960. Kita tengok pula kemunculan parti-parti politik. Bermula daripada tahun 1945 hingga 1951. Okey, pada tahun 1945, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan. Kemudian pada tahun 1946, United Malay Nation Organisation ataupun dikenali sebagai UMNO telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Kemudian diikuti pada tahun 1946 ditubuhkan Malayan Indian Congress ataupun dikenali sebagai MIC. 1948 ditubuhkan Hizbul Muslimin. 1949 ditubuhkan parti politik Malayan Chinese Association ataupun MCA, dan pada tahun 1951 Parti Islam Semalaya ditubuhkan ataupun PAS ditubuhkan. Okay, kita tengok pula pilihan raya. Ini adalah usaha-usaha ke arah kemerdekaan, ya. Kita tengok pula pilihan raya Persekutuan 1955 ataupun lebih tepat lagi pada 27 Julai 1955. Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC ditubuhkan bagi menghadapi pilihan raya ini. Okey, Perikatan ditubuhkan pada tahun 1952. Okey, setiap parti politik mewakili setiap kaum, iaitu Melayu. Okey, UMNO mewakili Melayu, MCA mewakili Cina dan MIC mewakili India. Gabungan ini dikenali sebagai Parti Perikatan. Lambangnya yang sebelah tu, kapal layar. Okey, Parti Perikatan menang dalam pilihan raya 1955. Dan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Sebelum tu, masa tu dipanggil Ketua Menteri, belum panggil lagi Perdana Menteri. Setelah merdeka baru panggil Perdana Menteri. Okey, Parti Perikatan telah berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, rundingan London. Setelah berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan, maka Parti Perikatan dan British telah mendapat kata sepakat dan akhirnya berlakunya rundingan London 1956. Okey. Rundingan London ini telah disertai seramai 10 orang, iaitu 4 orang wakil raja-raja Melayu
dan 4 orang wakil parti perikatan. Okey. 2 lagi, seorang setiausaha bagi wakil Raja-Raja Melayu dan seorang setiausaha bagi parti perikatan. Okey, maknanya 5-5. Tujuan mereka ke London adalah untuk berunding dengan British berkaitan dengan kemerdekaan. Okey, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Rundingan kemerdekaan tadi pemuafakatan perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan pemimpin menjadi teras utama kepada kemerdekaan negara kita. Okey. Pemuafakatan antara kaum Melayu, Cina dan India menjadikan teras. Dan akhirnya 1956 tadi rombongan kemerdekaan berangkat ke London untuk berunding dengan pihak British yang diwakili oleh Lord Allen Lena Boyd untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, ini adalah ahli yang saya sebut tadi. Wakil Raja-Raja Melayu terdiri daripada 5 orang termasuk seorang setiausaha. Begitu juga dengan wakil parti perikatan. 4 orang campur dengan seorang setiausaha. Okey. Jadi 10 orang. Apa yang berlaku ketika rundingan London? Hasil daripada rundingan ini maka termeterailah perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Perjanjian London ataupun Persidangan London. Okey. Dalam pertemuan tersebut, Tunku Abdul Rahman telah memberikan satu tarikh iaitu 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Setelah rundingan London selesai, maka pada tarikh 16 Februari 1956, rombongan rundingan tadi telah kembali ke Tanah Melayu pada 16 Februari. 20 Februari rombongan ini telah tiba di Singapura, kemudian menaiki kapal terbang dan mendarat di lapangan terbang Batu Berendam Melaka. Okey. Dan disambut oleh, diberitakan 100,000 orang sambut kepulangan Tunku Abdul Rahman dengan rombongan London tadi. Okey. Di Bandar Hilir ataupun di Padang Bandaran ataupun Padang Pahlawan, Padang Merdeka Pahlawan, Dataran Pahlawan, sekarang dipanggil Dataran Pahlawan, telah diumumkan bahawa kemerdekaan akan diberikan pada Tanah Melayu iaitu pada 31 Ogos 1957. Okey, 30 Ogos. Okey, kronologi bermula daripada 16 balik 20 sampai Melaka. 30 Ogos pula. 30 Ogos bendera Union Jack di Melaka ya. Union Jack di Melaka diturunkan pada jam 6.30 petang di Padang Bandar Hilir Melaka. Okey, acara ini disaksikan oleh pesuruh jaya tinggi British di Melaka iaitu H.G. Hammond bersama-sama dengan ribuan rakyat jelata. Peristiwa ini melambangkan berakhirnya penjajahan British di Tanah Melayu. Okay, pengumuman kemerdekaan. Kita kena ingat bahawasanya pemuafakatan antara pemimpin dalam memperjuangkan
ataupun dalam perjuangan menuntut kemerdekaan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagai rakyat, kita haruslah mencontohi kesepakatan ini bagi menjamin keharmonian negara pada masa hadapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Hari ini kita bincangkan mengenai usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Daripada pendudukan Jepun sehinggalah kepada ataupun sehinggalah kepada tarikh yang kita dapat. Okey, belum merdeka lagi ni, baru dapat tarikh saja pada 31 Ogos 1957 Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka. Kita belum pergi lagi kepada pengisytiharan kemerdekaan. Baru kita dapat tarikh dia. Upacara kemerdekaan kita akan pergi pada tajuk baharu, iaitu tajuk yang ketiga, pengisytiharan kemerdekaan. Okey. Setakat itu saja untuk hari ini. Semoga Allah memberkati segala usaha dan kerja buat kita serta mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.